Baik. Kita yang cikgu ni, contohnya mungkin liquid paper. Agak itulah liquid tu, hak putih tu. Yang tu pun tak kena tu, ayam tu. Baik. Melainkan para ulama bincang dalam kes ni, mereka yang memang kerja dia yang tu, umpamanya tukang cat ataupun pomen kereta. Hak sepih pomen kereta ni, Allahu Akbar, tengok jari dia tu kan. Nampak? Tengok jari. Jadi kalaulah dia cuci, di celah-celah tu ada sikit-sikit, yang tu dimaafkan. Tu dimaafkan. Begitu juga orang yang kerja cat ni apa semua. Cat ni kalau dia halus-halus itu nampak tak? Mana dah nampak dah ada halus. Yang tu tidak dikira, tak apalah, yang tu maaf. Banyak benar tu. Jadi maaf ni kita agak. Contohnya orang yang meniaga daging. Baju dia ataupun kain dia ataupun apa seluar dia, baju dia lah, kan, kemungkinan besar kena darah. Jadi kalau ada kena darah yang mungkin kita tak ada lah, tapi kita tak nampak lah dengan jelas, maka dia boleh sembahyang. Ya, dia gitu. Ini disebut al-masyaqqah tajlibu taysir. Ini kaedah lain. Apabila sesuatu perkara dah sampai ke peringkat kesusahan, kepayahan, maka dipermudahkan. Itu dalam Islam. Itu kaedah. Boleh tak? Baik. Seterusnya, dia mayang tak pol. Pas mayang pol semua, dia nak pakai kain, tengok kat kain dah ada ayak mani. Ayak mani bila ni? Pula bila pun ayak mani? Dua fikir bila tidur terakhir. Agak-agak lah yang dia boleh tidur ni. Kita tengok, kan? Jadi di situlah. Begitu keadaan dia. Baik. Kalau bila tengok pula ayak, dia kena, sebab itu ni hal pula kalau lah orang lelaki bila dia tidur ke apa, lepas tu dia bangun dia nampak ayak. Al-ma'u minal ma', kata Nabi. Air yang di mana mandi, minal ma'i, disebabkan air mandi. Baik. Dia bangun-bangun tengok dia ada bekas. Ni para ulama sebut dia kena kaji, yang disebut sebagai dalam kaedah bahasa Arabnya dia panggil ijtihad. Dia kena kaji. Kaji ni macam mana? Picium. Ayak ni bau. Bau dia macam ni. Nak tahu, saya sampai eksperimen dulu. Ambil putih telur, cium putih telur tu macam mana. Tu dia. Punya nak belajar. Masa tu kita tak kenal ayak mana ni. Kemudian dia ni dia di istilahnya ghalis, disebut macam mana ghalis ni bahasa Arab, pekat lah. Berbanding dengan ayat satu lagi yang datang dalam keadaan syahwah, ayat madhi, yang penyakit Sayyidina Ali, kuntu madda'an, kata Nabi, kata apa ni, kata Sayyidina Ali, kuntu madda'an, aku ni mudah keluar ayat madhi. Baru ni di Mekah pun ada seorang, dia kata, Ustaz, saya tengok orang perempuan keluar ayat madhi. Saya kata, betul ni, betul Ustaz, saya tak boleh lah bila tengok orang perempuan kita bersembang dengan kita sikit-sikit, tak lagi dia kata keluar ayat mani. Ada habis itu. Dia semua pakai Ustaz, tak apa lah. Alhamdulillah, AB Farhana balik pakai tudung. Dia pergi dengan Kemilang travel baru ni, kami lah ajak pasal TV3 AB Farhana kan nama dia apa, Panang, AB Panang. Itulah. Kami duk kata balik lagi pakai tudung,
Kita abang kata nak dapat haji mabrur, balik ada perubahan, kena kekalkan apa yang kita buat di sini. Apa ni, lepas tu ada seorang ustaz yang memang bawa dia daripada Malaysia. Saya tak bawa dia. Saya penerbangan 200 orang hari itu, dia datang sebelum tu, seminggu sebelum tu, 3-4 hari sebelum tu dia sampai. Jadi Alhamdulillah ini satu kejayaan. Alhamdulillah untuk kita. Dia balik, dia pakai tudung ni, baguslah, insya-Allah. Ini satu ada perubahan yang baik. Daripada dia, insya-Allah. Baik. Ada juga yang balik, yang balik buka tudung pun ada. Kan? Jadi sampai lapangan terbang dibuka dah. Macam-macam lah, macam-macam ada. Baik. Ada hari itu seorang tu pakai kutrah, pakai hak jenis harap tu, bubuh tu nak balik, pakai seluar jin. Tunjuk saya, bawa jin atas Nabi, atas sofa bawa jin. Tak apalah, laki-laki. Ini laki-laki. Macam-macam lah. Oh, macam-macam. Baik. Jadi itu. Jadi dia kena fikir. Dia kena fikir tadi bila dia tidur. Jadi dia tidur kemarin ke malam tadi. Kira malam tadi lah. Dia kira yang mana paling dekat, yang paling hampir kejadian itu. Itu maknanya yang dia kena ambil. Ini kaedah yang dinyatakan oleh para ulama berkenaan dengan kaedah al-yaqin la yazul bisyak. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini sebagai kaedah yang boleh kita amalkan, yang boleh kita gunakan melihat kepada keadaan suasana kita. Jadi ingat yang tu. Ya, tambah saya kata tadi, orang perempuan sisihkan itulah yang menghantui. Saya bisa kena sebab tu saya tahu. Kita bukanlah tolong kalau jarang-jarang, bukanlah tolong selalu jarang-jarang. Kena ikan tu kita bersiap lah apalah, kita cuba tengok kat mana dah. Kadang-kadang kena juga. Ya. Kita sembahyang apa semua lagi ni, tengok lepas asar sembahyang, ada tadi zuhur. Bayang zuhur lah. Ya. Kalau dia terlekat di tempat yang bukan itu tak apa. Bukan nak kata wudu tak apa. Tak apa. Yang tu jangan libatkan mandi wajib dah. Kalau libatkan mandi wajib tak jadi. Yang tu yang melibatkan mandi wajib tak jadilah. Jadi kalau tengok ni ada, ni bila ni ingat bila. Kena hari-hari dia bersiar ikan. Ingat hak tadi ya. Ingat hak yang terakhir. Sebab apa? Sebab yang terakhir itu yakin. Yang terakhir ini yakin pasti. Yang kemudian tu tak pasti lagi. Itu tak pasti. Jadi ingat itulah. Itu beberapa inilah perbincangan berkenaan ni. Baik, saya ingat sekadar itu untuk permulaan kali ini. Saya ada panggilan kenduri tak lagi pukul 11. Ya. Pukul 11 lebih kurang dari panggilan kenduri. Takat tu dulu. Jadi saya buka persoalan kalau ada apa-apa berkenaan dengan mana nak tahu buku apa agak. Jamrah tak keluar. Jamratul ula mustaqabah tak keluar. Baik. Kainai support baik.
Baik, persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan baik, terus saya tengok yang tu, lagi dia sampai lah. Terus saya tengok yang tu. Baik, persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan memakai inai. Memakai inai. Baik, memakai inai bagi wanita yang tak bersuami. Baik. Memakai inai ni dalam kalau kita bincang dalam pemakaian dalam bab mengerjakan haji, orang perempuan disunatkan memakai inai di seluruh tangan dia. Sebab tangan dia tak tutup. Dia tak boleh tutup. Dia tak boleh pakai seorang tangan. Oleh itu disunatkan bagi wanita nak menutup dia punya warna kulit, dia memakai inai. Tapi masyarakat kita ni dia pakai inai dekat hanya kuku. Lepas itu nak balik baru pakai. Itu yang pelik sikit lah, kan? Sepatutnya dia pakai inai ni dah macam tu. Siapa nak pakai, orang tak nak pakai. Ya, dia pakai gitu sebab nak tutup. Pakai inai seluruh. Baik. Sebab tu orang beli inai ni banyak dia tukar. Tak apalah. Baik, oleh maknanya memakai inai bagi wanita yang tak bersuami, wallahu alam, kalau memakai di kepala, memakai kepala kerana mungkin nak menutup ubat, siapa pun tak boleh yang ini, siapa pun tak boleh, lelaki baik lelaki ke orang perempuan, melainkan bagi lelaki yang nak berperang. Itu dia dalam mazhab Syafi'i kita, janggut-janggut tu dibubuh bagi perang ataupun bagi itu hitam tu untuk nak berperang, supaya orang nampak nampak tua je tapi muda kami. Tapi takat masa berperang dah. Kalau takat-takat nak berperang malam dah tak boleh. Yang tu. Baik, tu inai hitam tidak boleh dipakai sama sekali. Kerana dia akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh mengubah apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagi memakai inai, untuk itu bagi memakai inai kerana contohnya kerana sakit, ini juga dibenarkan. Ini juga dibenarkan. Seperti mana orang perempuan dia tak boleh pakai celak hitam kalau dia dalam keadaan beredah. Dalam beredah dia tak boleh pakai. Celak putih boleh, tapi saya tak jumpa lagi celak putih ni ke mana. Dalam kitab-kitab Arab disebut ada celak putih. Saya tak bisa jumpa lagi. Wallahu a'lam macam mana. Ini lukis kat tangan tu. Baik, jadi kalau untuk berubat, ianya juga dibolehkan. Tak kira siapa pula. Tak kira siapa, kan? Baik. Bagi orang perempuan yang nak pakai inai, okay, yang apa ni memakai inai, wallahu a'lam, ianya dibenarkan. Baik, ianya dibenarkan. Kerana dalam masyarakat kita, inai itu bukanlah suatu yang dianggap sebagai satu perhiasan yang, bukanlah yang macam letak apa tu kan. Kerana inai ni hanya bekas, hanya dia meninggalkan kesan. Umpama kita makan cabai, dia rasa pedas, cabai dah tak ada, berbanding yang diletak dekat, yang di orang-orang hari ni buku nama cat ke apa semua, yang itu memang tidak digunakan lah. Itu tidak digunakan disebabkan perhiasan, dan juga memang kita tahulah dia wuduk dan sebagainya. Memang orang yang macam tu macam mana kita tak tahu wuduk kan. Ada seorang dulu, orang lelaki main jumpa saya punya ni boleh, saya kata. Sebab apa saya kata boleh? Sebab saya buat dengan sabun je. Dia bubuh tu dengan, maknanya dia percaya sabun tu dibuat macam tu.
Sabun pun sabun dibuat daripada minyak. Bila dilekat macam tu memang dia tak akan masuk ke dalam. Tak boleh juga. Dan jadi untuk nak memakai inai bagi itu wallahu a'lam lah, bagi saya bukanlah ianya bentuk perhiasan yang apa ni menonjol yang boleh nak mungkin untuk inilah untuk ni orang. Melainkan benda yang lain yang dia buat apa ni ialah macam orang nak kahwin apa semua tu gitu tu. Itu bagi saya tidak boleh. Wallahu a'lam, kerana dia dah bentuk sebagai perhiasan macam ni. Bagi saya tak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ini sekadar nak letak dekat apa ni hujung jari itu saja. Wallahu a'lam bagi saya, insya-Allah, kerana dia bukanlah satu bentuk perhiasan. Wallahu a'lam. Al-aslu makana ala makana. Ala ain lam ya tak ada titik. Itu mim alif. Mim alif dulu, lepas tu kaf alif nun, patah yang terusnya. Al-aslu makana ala makana. Makana ala makana. Mim alif kaf alif nun. Tapi mim alif tu satu patah perkataan, kana tu patah perkataan yang lain. Ini maknanya kena melihat daripada asal. Ya. Adakah seorang wanita yang belum kahwin boleh tak dia pakai inai di jari? Tu tadi yang saya bahas tadi. Bagi saya yang bukan bentuk perhiasan, melainkan pakai yang saya kata tadi lah, ada perhiasan lain tu. Takat nak pakai di hujung jari itu, wallahu a'lam, bagi saya bukanlah ianya bentuk perhiasan. Jadi bagi saya, insya-Allah, sebab yang ni nak sebut sebagai ada hukum dalam Quran, tak ada. Abang memang tak ada. Cuma Nabi kata wala tabarrujanna tabarrujal jahiliyah. Jangan berhias dengan perhiasan orang-orang jahiliyah. Jadi kita nak bincang sekarang, adakah ia termasuk dalam perhiasan? Itu saja. Kalau ianya termasuk dalam perhiasan, seperti mana saya contoh ni, ini boleh berubah. Hukum ni boleh berubah mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Ni pun mengikut niat. Ada kaedah asal, kaedah satu lagi, al-umur bimaqasidiha. Apa saja perkara itu mengikut apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Dan diniat untuk apa? Jadi kalaulah untuk perhiasan, dan kalau ianya berbentuk yang menyerlah begitu, maka dia masuk dalam perhiasan, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau kita di sini mungkin tidak lagi ianya bentuk perhiasan, melihat kepada keadaan, melihat kepada, sebab dia tidak ada hukum ni berubah. Bukanlah hukum Islam ni berubah. Ya, berubah. Tadi mereka tanya berkenaan dengan seorang lelaki yang telah merogol. Saya tak pasti rogol ke dia ni anak dia. Dia disebat 1,200 rotan kalau tak salah saya. Kemarin saya tengok. Bukan mati tak mati 1,000. 1,000 pukul macam kita pukul. Yalah, kita takat tu ya. Baik, sedangkan dia muhsan. Muhsan ni mana dia ada isteri. Dia ada isteri. Kemudian dia berzina. Ceritanya. Baik. Banyaklah komen, kenapa tak dibunuh? Baik. Kenapa tak dibunuh? Kerana dia tak ada saksi. Tak ada 4 orang pergi tengok. Bila tak ada 4 orang tengok, maka dia tidak boleh disabitkan hukum zina. Yang hukum zina orang kahwin ni rejam sampai mati.
Yang tu ya. Lepas tu dia masuk dalam hukum ta'zir. Dia panggil hukum ta'zir ni maknanya hukum yang disebut sebagai denda. Dan ta'zir ni berubah mengikut keadaan suasana. Ta'zir ni berubah. Contoh zaman dulu dalam kitab-kitab sebut, dia kata kena conteng arang kat muka dia. Orang dulu kan menconteng arang ke muka. Conteng arang di muka, kemudian bawa dia keliling kampung. Itu cara ta'zir dulu. Lah kalau buat macam tu, dia sengih. Dah dibuat tak? Kadang-kadang yang pergi mahkamah tu, dia rogol orang, dia tak kisah tunjuk muka. Contohnya, orang ini tak boleh kita pergi heret, pergi masuk pekan ni, berzina nak. Contohnya, tak boleh. Dia kena ubah hukum dia. Hukum ta'zir mengikut suasana dan mengikut pandangan pemerintah. Apa yang sepatutnya. Itu ta'zir. Malaysia kita, hukum ta'zir bagi mereka yang berkhalwat berapa? Ta'zir lah tu, kita letaklah negara Islam. Berapa? 300. Tak boleh yang tu. Letak 1,000 dia bayar, tak 5,000 dia bayar. Tak boleh. Duit tidak boleh menyelesaikan denda bagi perlakuan khalwat. Ramai yang berkhalwat lepas SPM baru ni. Lepas SPM habis pakat. Baru ni satu kes dicekup orang lelaki tu daripada KL, yang perempuan tu daripada Negeri Sembilan. Kan? Dia ambil Negeri Sembilan, dia pergi Melaka, pergi tidur hotel murah di Melaka, kena cukup. Baru tu. Kan? Denda dia berapa? Nak kata mereka berzina tak boleh. Tu telanjang bogeng, tak mahu cakap. Tak boleh. Islam kena tengok 4 orang. Dengan mata tengok 4 orang. Ingat senang ke nak hukum sebab 100 rotan, nak senang rejam sampai mati? Ingat senang ke? Itulah kata hukum Islam ni bukan senang kita nak, bukan mana mudah-mudah kita nak kita nak hukum. Nak kerak tangan bukan mudah-mudah nak kerak tangan. Kalau dia mencuri motor tu tinggal di luar tu dengan kunci sekali dia pencuri, tak kerak tangan. Kita lah gigit jari. Dia tak kena kerak tangan. Salah tuan motor. Salah tuan motor. Tak. Dia mencuri kerana dia lapar, dia tak kena kerak tangan. Tapi bila kita jumpa kawan tu, janganlah ditumbuk dia, habaq ke polis tangkap, kena denda. Ni sebut ta'zir. Ta'zir tu macam mana? Buatlah. Apa yang patut kerajaan kena fikir, kena berubah. Yang ni yang disebut berubah. Begitu. Contoh saya nak cerita lagi hukum berubah berkenaan dengan kayu kokang. Kenal kayu kokang? Pergi ke Mekah dia, kayu kokang. Satu ketika Ustaz Harundin, Datuk Harundin memberi tahu berkenaan dengan boleh menggunakan kokang dalam perubatan. Gini. Sebenarnya kokang, orang sini yang kata kokang. Ujung tu dia ada koma, tapi orang kita Melayu dia tak ti. Nak abang mai. Sama juga baru ni saya pergi, dia ingatkan saya ni orang buta Madinah. Dia kata, Ustaz, yang ni dia duduk di Madinah dah baru dalam 5 bulan. Dia kata, Ustaz, ini berkuburan baki dia dah. Kuburan baki. Tak lah, saya kata dalam hati saya, dia orang baru. Yang tu sebab tulis bahasa kita BAQE. Lepas tu dia ada koma belakang tu, atas. Orang kita bukan nak ambil dah yang tu. Kan? Isteri saya nama Naimah. Okay. Naimah. NE ada koma atas. Lah ada apa koma tu? Tak ada. Sebab tunggu yang dulu di buku. Kalau pun Naimah
Lena panjang. Naib. Orang kita tak ada ni, tak baca dengan tu. Sebab tu dia kata, ustaz ni perkuburan baki. Lepas tu saya kata, Madain Soleh kat mana? Oh, dia kata jalan Piyambu. Yambuak nama dia. Yambu. Dia tulis ya. Y-A-B-U. Ada koma atas tu. Dia tak tengok dah yang tu. Dia Yambu. Saya kata, mana tempat Yambu ni? Saya tak apalah, kata orang ni baru duduk Madinah. Dia kokak. Tapi kokak baik cerita tu lah. Jadi tengok, kalau kita nak tulis Arab tu, biar tulis kalau Urumi tu tulis elok-elok. Ni jadi Yambu, jadi Baki. Kokak yang betulnya. Tuan-tuan dan perempuan ni baru sangat dengan kokak. Saya ni kokak ni seutas saya pernah tengok RM10,000. Biasa tengok? Tak biasa. RM5,000 dulu masa saya mengaji dulu di Madinah, mata 11 tahun lepas, 12 tahun, harga kokak RM5,000, RM10,000 satu hutan. Harga tu lah yapi RM50, RM30. Nak cerita tentang kayu kokak. Baik. Cerita kayu kokak pada asalnya Datuk Harudin menyatakan boleh digunakan. Tetapi bila dah sampai ke peringkat orang dah percaya kepada kayu kokak melebihi Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Datuk Harudin dah mengeluarkan satu kenyataan, tidak boleh kita menggunakan kokak. Hukumnya berubah mengikut suasana keadaan. Sebab nak tutup daripada pintu syirik, tak boleh guna. Tak boleh guna. Itulah saya kata tadi, berubah. Ni cerita bab inai ya. Ni cerita bab inai. Jadi kalau inai tu digunakan untuk perhiasan, dijadikan sesuatu yang nampaknya sebagai satu perhiasan, tak boleh. Boleh menarik perhatian dan sebagainya. Tapi sekadar pakai gitu biasa bagi kita, rakyat kita di Malaysia di sini, dia tidak dikira sebagai lain. Orang panggil kita masuk kandang lembu, dia bunyi lain. Lembu dia bunyilah, kita ada bunyi sama juga, kan? Masuk kambing dia lain. Begitulah. Negara mengikut negara lain. Kalau tuan-tuan pergi negeri Syria, yang menggolak hari ni, pakai kain macam kita pakai kain ni, kain pelikat, keluar rumah, Allah, orang Arab semua marah. Dia kata hang ni tunjuk, kata hang baru lepas dengan bini hang. Saya dulu di sana, kita duduk pondok pakai kain. Saya pergi Syria baru 2-3 bulan, nak pakai kain lah keluar main petang-petang. Oh, kawan kata hang tak usah pakai kain. Nanti dia kata ada orang perempuan pula rumah kita. Itu suasana dia. Suasana nak berubah. Okay. Banyak lagi nak cerita. Di Indonesia, orang perempuan sembahyang, dia tak pakai kain. Bukan tak pakai kain, dia tak pakai kain biasa macam kita. Mereka pakai kain pelikat kita. Orang perempuan cuba tengok di Indonesia. Nah, insya-Allah tahun lepas siapa nak pergi RM800 kita pergi ke Aceh. 4 hari, 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Kita nak pergi Serabi Mekah. Mekah dan kita pergi Serabi Mekah ni, insya-Allah 800 insya-Allah. Kita punya package. Insya-Allah takat tu. Baik. Jadi melihat kepada keadaan suasana. Orang Terengganu, dia nak pergi nelayan, dia tak pakai kain lelaki, dia pakai kain pelikat. Pakai kain batik. Jadi kita tak boleh kata mereka menyerupai wanita. Tak boleh. Sebab itu suasana dia. Jadi kita kena lihat suasana tempat. Begitu juga apa yang berlaku hari ini di Mina. Saya biasa tanya Datuk Hassan, mungkinkah kita akan melontar lepas Zuhur, kemudian
akan datang mungkin Kosong dah. ya. Dah kosong dah. Dulu nak melontar susah. Dah sampai. Lah ni dah ada 5 tingkat. Dah ada 5 tingkat. Di malam tak ada orang. Kan Najib main dengan heli. Kita duduk, saya dengan malam tu dengan Datuk Hasan, Datuk Mahmud, apa ni, Hasan Mahmud. Duduk saya main dengan dia. Ustaz main berapa orang? Saya main 3-4 orang ni. Yang ni toke ni toke ni, toke ni. Semua jutawan belakang. Jadi bawa tu 3-4 orang. Nah, Datuk duduk mana? Saya duduk dekat dia lah dekat saya nampak lah kan. Tu tak tutup tu dah. Najib main. Bila aku dah esok aku jadi Perdana Menteri boleh dah. Bila awak sembang gitu. Kan? Dia naik heli tu, naik turun dekat heli tu dia ada tempat di mendarat dia, atas tu. Kemudian turun-turun tu, naik pula kereta yang orang duk menggah tu, balik ke atas tu ya lah. Lepas tu naik heli lah. Padan cepat balik. Habis awal. Mungkin satu ketika nanti kita melontar ambil waktu dalam perbincangan berkenaan dengan ibadah ni. Kalau kita dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan susah, maka kita ambillah pandangan-pandangan yang ada mudah, walaupun pandangan itu tak kukuh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita, mazhab kita yang kukuh, pandangan yang kuat sekali, mesti melontar lepas gelincir matahari. Masa itu masa melontar. Lepas subuh tak boleh lagi sebenarnya. Tapi dalam keadaan itu tabung haji dah ambil satu ketetapan, harus melontar selepas subuh. Lepas tu kita lapi, mau pakai melontar lepas subuh. Melontar lepas zuhur, kemungkinan banyak akan menjadi mudarat. Ada yang mati, ada yang jatuh, sebagainya, macam-macam kesihatan. Jadi mungkin satu ketika esok akan berubah semula. Banyak di antaranya lagi. Baru ni ada yang tanya, Ustaz, batai ni Ustaz, ketika tawaf ke ketika turun daripada hotel? Ni satu perbincangan yang berlaku baru ni di Mekah. Ada ustaz kata turun daripada hotel, ada ustaz kata turun daripada hotel kalau bersentuh batal. Bersentuh lelaki perempuan lah, kan? Masa tawaf tu ustaz lagi ni barulah bersentuh tak batal. Yang mana satu kami nak pakai? Yang ni pening lah. Baik. Hukum asal yang dikeluarkan oleh pihak tabung haji ketika tawaf. Asalnya itu hukum dulu. Baik. Apabila melihat kepada keadaan yang sesak, turun hotel tu penuh dengan orang, maka hukum itu sekarang telah diperluaskan. Diperluaskan di tempat-tempat orang sesak. Jadi macam tu lah, berubah mengikut keadaan. Saya nak cerita sekarang, hukum tu dia berubah mengikut tempat dan keadaan. Ni baru cerita bab inan. Saya nak bagi tu supaya ustaz mu kata tak boleh, awak ustaz kata boleh. Yang tu yang saya tak mau kata. Ahmadi Hasan kata boleh, kata boleh. Ya? Dah boleh ke tak boleh? Bolehkah? Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Jadi macam tu keadaan dia. Itu keadaan suasana dia. Dah? Baik. Contohnya orang pakai gelang. Kalau tempat kita ni takat-takat 10 orang tak ada apa, kan? Tak apa ni pakai gelang. Orang pakai cincin lelaki ni, sini ni 4, sini 4. Boleh tak boleh? Semua perak belakang. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Baik. Walaupun dia dibenarkan pemakaiannya, tetapi dia benda yang harus tidak boleh dilebih-lebihkan. Itu dia punya tu. Jadi apa yang dipatuakan oleh tugu saya, dia kata kalau nak pakai, dia kata sebelah ni 2 ayat, belah 2 ayat dia.
Kerana dua itu dia masih dalam kategori dalam harus tak boleh. Ini kita kena tengok pula keadaannya. Nampak? Dua tu besar. Contoh. Dua ketui, dua puak ni main. Umur lebah. Ini halu-halu ya contohnya. Jadi kita kena melihat keadaan suasana. Jangan tengok ni tak boleh tahu. Tak, tengok. Tengok keadaan. No? Gitu. Banyak saya nak cerita. Lagi. Baik, di Malaysia kita kalau kita ambil wudu, makruh kita lap. Makruh kita lap. Makruh kita buat gitu. Kelepian. Tapi di sana musim sejuk. Ni di Mekah musim sejuk. Kalau tak lap, akan merosakkan kena rheumatism. Orang panggil apa rheumatism? Dia panggil kat sana. Sakit apa ni? Sakit ikutlah sakit sendi kah, sakit orak kah, sakit tulang apa kah. Baik, di sana kerana itu kena lap. Apa dia tak makruh tak? Tengok kepada suasana dan tempat. Dia mudarat. Dia macam tu. Macam baru ni banyak sampai ayak tumpah dalam kapal terbang. Saya bila ada 200 orang, saya bercakap bila dalam kapal, jadi pemegara juga hari ni. 250 orang lebih kurang. Dia bilang ada 200 orang. Yang lain tu ada sikit, ada 20 orang dalam tu ada lakut kita lah cakap. Satu sekali tu ada seorang lagi sahabat saya beritahu, dia kata kita punya kapal terbang ni dalam keadaan bermasalah dia punya sistem, kerana ayak banyak tumpah jatuh bawah tu dia ada wire apa elektrik dan sebagainya, dia dah kacau dah sistem kapal terbang. Pakat kecut sampai ke tak sampai. Itu dia. Jadi sebab itulah hari ini kalau pergi sembahyang dalam tu, sembahyang hormat waktu, itulah antara sebab. Itu nak ambil wudu tu keadaan dia macam tu, keadaan dia susah. Kan? Ini mengikut keadaan suasana dalam keadaan macam tu lah. Itu yang kata-kata berubah tadi, mengikut keadaan. Kan? Esok jadi Perdana Menteri pula, sebiji kita punya ada kolam mandi pula, tak payah ambil wudu dari dalam bayang. Tak boleh dah pula dalam kapal terbang. Jadi tengok kepada keadaan suasana kita di mana. Jadi berubah mengikut ni. Jadi kalau di Malaysia hukum takdir kena ubah. Yang tadi dia apa ni yang disebat sampai 1000 tu, kerana pemerintah menganggap inilah yang terbaik, hukum ni yang terbaik, sebab hadapan orang 1200 kalau tak salah. Walaupun ada yang dipertikaikan kenapa dia mosot, kenapa tak direjam, kerana tak ada orang yang nampak perbuatan, saksi 4 orang tak nampak perbuatan itu dilakukan. Jadi dikenakan hukum takzir. Jadi takzir ni melihat kepada keadaan suasana dia. Itu dia. Kan? Tengok macam tu lah. Cukup lah kot. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf 2-3 bulan tak dapat hadir dalam kuliah. Pada bulan lepas sebelum saya pergi haji, memang saya lupa. Yang tu memang saya terlupa. Ni pun ikutnya terlupa juga. Dah 2-3 bulan tak main. Nasib baik kemarin ada kuliah. Ustaz, isu Ustaz, oi, sini. Pula orang peringat saya. Itu saya minta maaf di atas segala kekurangan yang berlaku. InsyaAllah saya kata kursus haji kita akan mulakan minggu yang ketiga bulan Januari. InsyaAllah 21 hari bulan 21 hari bulan Januari kita akan mula di sini insyaAllah. Jadi bagi tahu kepada rakan-rakan yang tak hadir supaya boleh datang insya-Allah. Seperti biasa kita bagi secara percuma insya-Allah.
Pengumuman yang ketiga, siapa yang nak pergi umrah insya-Allah bulan 3 9 hari bulan 3 insya-Allah. Di sekolah seminggu 9 bulan 3. Siapa yang nak boleh berdaftar, tapi borang yang belum siap lagi, baru tengah buat insya-Allah, dalam seminggu lagi baru kita akan siap borangnya insya-Allah. Dan siap esok insya-Allah saya akan buat penuri, saya panggil insya-Allah di jabat saya dekat Fasa 2 Pusat Bandar insya-Allah, di atas restoran SAS Ras Cafe itu atas. Malah tadi saya pergi tengok ada 4 petition, ada 3 dengan siap tempat kuliah, alhamdulillah dah siap. Mungkin saya akan buat kuliah di sana, mungkin ada aircon semua. Masya-Allah. Baik, di situ kita akan buat kuliah umrah ke apa sebagainya di situ insya-Allah. Ya. Harga daripada Penang terus ke Madinah. Terus ke Madinah 58. Daripada KL 55. 2 minggu. Kalau cuti sekolah bulan 6 62 daripada KL, daripada sini, daripada KL 59. Pilih dua orang kita bincang lagi. Kemudian saya akan tengok keadaan, sebab hotel hari ini dah banyak kena roboh. Belah jam usang itu pun dah kena roboh dah ni. Dengan kata selalu saya duduk di situ. Turun-turun tu nampak terus di masjid. Memang saya duduk di situ. Saya duduk tu di situ, mana masuk-masuk tu terus masjid tempat aircon. Orang Malaysia kita ni suka aircon. Kalau kita duduk di sebelah Razah tu, belah masjid Kucing yang tinggal nama je lagi tu, kita masuk tu belum masjid lagi. Dia tempat sa'i, kena pergi berjalan jauh tu pun boleh masuk masjid. Saya tak duduk belah situ, saya duduk di sebelah sofa belah belakang tu, belakang jam besar. Belah Hilton, panggil Hilton, Sofa Tower dan sebagainya di situ. Dan saya dapat maklumat kata di belakang Hilton tu sekarang dengar kata nak diroboh. Lebih kurang dalam 50 60, dia katakan 100 meter lah saya ingat daripada situ dia nak roboh. Kita kena ambil hotel selepas itu, tapi hotel selepas itu pun masih dekat dikira. Masih dekat dalam 100 meter, lebih kurang 100-150 meter kita dah sampai dah ke dia punya pekarangan masjid. Insya-Allah. Sapuah saya tak berani, Sapuah kena mungkin 9,000 boleh kita duduk di Sapuah. Sapuah hotel depan masjid tu. Yang tu mungkin dalam 9,000 boleh. Sebab di situ dia kena duduk sebilik 2 orang. Mungkin makan pun mungkin makan di hotel, saya tengah suri di situ. Itu tak berat lah situ saya ingat. Tapi saya akan ambil hotel di situ. Alhamdulillah tahun lepas pun saya ambil di situ, memang dekat lah, insya-Allah. Jadi itu harga. Kalau tuan-tuan pun tengok harga yang pada tarikh yang sama 9 hari bulan lebih kurang, tengok di Andalusia punya, tuan-tuan akan dapat harga di KL 5,690. Itu Andalusia punya. Dapat cekak. Cuba tengok siapa yang ada web. Sekejap lagi saya boleh tunjuk kalau nak ni. 5690. Saya hanya 55 daripada KL, sini 58. Kita tambah 300 ya penerbangan. Ikut penerbangan pi balik 600 KL ke Penang. Pi balik 600. Tapi kita ambil separuh saja untuk tak apalah yang lain kita masukkan dalam package itu. Penerbangan saya mas dalam keadaan masalah dengan Tony dah ni. Mas dengan Tony Fernandez dah ni masalah, dan ramai yang bermasalah dengan Mas dah ni sekarang. Sebab tu saya tak nak ambil risiko. Saya ambil 777 Emirates 5 star punya kapal terbang. Saya ada seat untuk bulan 3 ni, ada 90 seat untuk Emirates. Untuk orang KL yang ada, KL punya ada 30 seat, itu Saudi nya. SP. Jadi saya ambil Emirates, saya tengok 5 star. Memang masya-Allah. Memang first class, kemudian on time.
Orang panggil on time. Dia tetap waktu, insya-Allah. Tak ada delay. Tak ada delay. Kalau nak agak murah, naik Biman. Yang tu wajib delay. Baru ni bulan 6 saya pergi, ada seorang tu tak pergi ke Madinah kerana delay di Bangladesh selama 2 hari. 2 hari. Yang tu harga tambang tak banyak, dalam 59 aja. 49, 47 kebanyakannya yang tu. Kebanyakannya lah. Penerbangannya kalau tak sampai 5,000, kebanyakannya naik Biman. Kebanyakannya, kebiasaan Biman ataupun Pia Pakistan. Dua tu insya-Allah. Baik, batu saya ambil yang tu. Saya tempoh yang ni sebut lepas bulan Ramadan hari tu. Saya tempoh tiket tu selepas bulan Ramadan baru ni. Dan partner saya dah belanjakan 70,000 untuk tiket. Bukan saya lah, partner saya. Rakan kongsi saya 70,000. Dia berpulang duit untuk nak pastikan kita dapat penerbangan terus ke Madinah dalam tempoh masa cuti dan dapat penerbangan tu. Itu lah. InsyaAllah kalau nak bersama, mungkin dalam masa 2-3 minggu ni bolehlah. Minggu lagi insyaAllah sampai semua resit berborang Madani Travel, insyaAllah akan sampai di saya. Belum sampai lagi. Jadi insyaAllah siapa yang nak bersama boleh bersama insyaAllah. Untuk tu insyaAllah. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, kalau ada orang nak buat badal haji 1,500 dan umrah 5-6 kali, tak usah percaya lah. Dan abang ni, sahabat saya ada satu syarikat yang hari ini dia keluar daripada syarikat tu kerana syarikat tu telah meletakkan badal haji 1,400 ke 1,500 sekali haji dan 6 kali umrah. Ini amat tak masuk akal. Amat tak masuk akal. Sebab pengalaman saya duduk ke Mekah baru-baru ni pun, orang Mekah sendiri pun tak akan ambil harga tu. Kadang-kadang harga tu, harga 1,400 tu hanya buat haji je, umrah tak buat. Yang nama apa seorang tu yang pakai spek ada gambar kecil, nama apa tu, ada services apa, ada 18 dia tulis. Yang tu dia buat untuk haji dan umrah. Itulah orang nak 1,500. Tapi di Kelantan saya pun heran, paling kurang orang bagi 3,500 di Kelantan. Tak ada murah pada 3,500 untuk haji dan umrah. Untuk haji dan umrah. Tapi apa yang berlaku kita di sini, wallahu a'lam. Saya sekadar kalau orang bagi 1,500 tu, saya boleh bawa pergi bagi kepada orang yang saya percaya. Itulah. Itu sajalah yang saya mampu buat. Tolong macam tu sajalah. Tapi amat itulah, kita susah nak kata benda-benda itu. Ya. Jadi hati-hatilah yang tu. Kalau kita nak buat untuk keluarga kita dan sebagainya. Baik. Rate 2,500 ni sebaik kebanyakannya biasa sangat, ataupun ni dah 2,500 itu rate biasa. Ya. Kalau ikut tuan-tuan perempuan, kalau nak buat badal haji dengan mak dan ayah, kena bagi harga tambang paling kurang 10,000. Itu yang betul. Tapi siapa nak buat orang, siapa package nak buat badal haji 10,000, siapa nak bagi? Ikutnya kita kena bagi perbelanjaan hadiah balik dan apa yang ada keperluan dari sana. Itu yang sebenar-benarnya. Itu sebenarnya. Batu orang Kelantan kalau takat 5,000, 6,000 biasa. Orang Kelantan 5,000, 6,000 biasa untuk nak bagi upah haji. Tahun ni siapa nak pergi kat saya tak tahu. InsyaAllah tahun ni saya akan pergi. InsyaAllah takat ni ada 10 orang dah yang berdaftar dengan saya untuk pergi haji baru. InsyaAllah. InsyaAllah saya nak pergi tahun ni.
Saya tak tahu lah kot, insyaAllah. InsyaAllah. Takat ni ada 10 orang dah yang berdaftar. Jadi apa pengalaman saya tahun ni, kalau nak pi senang je. Mudik Haji Ayub, bayar siap-siap. Bayar bawah 10,000, dia mesti cari jalan bagi pi. Baru-baru ni saya ada 26 orang. Ada 6 orang tu tak dapat. Sebab ada sebab-sebabnya lah. Suami dah biasa pi 10 tahun lepas, isteri nak pi, tak boleh. Tabung haji tak boleh. Ya, kecuali bila mungkin kita bayar